رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita menyambung kelas PDPR kita. Hari ini kita akan belajar pelajaran adab. Okey, jadi anak murid semua boleh buka buku adab. Kita akan belajar muka surat 48, iaitu adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Okey, hari itu dalam pelajaran yang lepas kita telah belajar mahram dan bukan mahram bagi kita seorang lelaki dan bagi kita seorang perempuan. Okey, jadi pada hari ini Ustaz akan menerangkan dan menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan adab kita untuk berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Macam mana kita nak cakap dengan ahli keluarga. Okey, macam mana kita nak bergaul dengan ahli keluarga. Walaupun dia ahli keluarga kita, sama ada keluarga kecil kita di rumah ataupun keluarga besar kita, perlu adanya adab supaya kita dapat mengekalkan kebaikan, keharmonian, kasih sayang di antara ahli keluarga. Jadi Ustaz yakin dan pasti semua orang sayang keluarga mereka. Jadi kita perlu mengamalkan adab-adab yang ditetapkan dalam Islam supaya hubungan kekeluargaan itu akan kekal harmoni sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi pada hari ini semua boleh buka muka surat 48. Kita akan belajar adab berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga. Okey, kita tengok yang pertama dalam kotak warna kuning tu. Okey, apabila kita bercakap dengan ahli keluarga, okey, pertama sekali mestilah kita bertutur dengan lemah lembut. Okey, dengan lemah lembut. Kita cakap dengan ahli keluarga mestilah lemah lembut. Tak boleh kita cakap dengan secara kasar. Kalau kita cakap kasar, mak ayah kita nampak tak suka dengan kita. Okey, adik-beradik kita akan nampak tak suka dengan kita apabila kita bercakap kasar. Sebab tu dalam Islam yang pertama sekali adabnya ialah kita bertutur dengan lemah lembut. Apa pun yang kita nak cakap, apa pun yang kita nak bagi tahu atau berkongsi dengan ahli keluarga kita mestilah cakap dengan lemah lembut. Okey, barulah orang lain boleh dengar dengan baik dan faham apa yang kita akan sampaikan. Okey, tu yang pertama ya, anak-anak semua. Okey, ni yang pertama. Okey, kalau kamu tengok dalam kotak kuning tu, bulat poin yang pertama, bertutur dengan lemah lembut. Yang kedua, kita jangan mengherdik mereka. Jangan mengherdik. Jangan mengherdik ni maksudnya kita jangan kecam dia orang. Okey, kecam. Kita cakap buruk. Okey, kita ejek-ejek. Okey, kita buruk-burukkan ahli keluarga kita, burukkan adik kita, abang kita. Jangan herdik mereka. Jangan sesekali herdik mereka. Walaupun dalam nada yang bergurau, tetapi ia akan menyebabkan mereka punya hati ni terasa dengan apa yang kita cakap. Lama kelamaan dia akan jadi sakit. Sakit hati lah bila dengar si abang, contohlah dalam keluarga kita, ada adik-beradik kita ataupun ahli keluarga kita yang suka mengherdik, ejek-ejek orang, kecam-kecam orang, cakap buruk pasal orang. Itu jangan kita sesekali mengherdik ahli keluarga kita. Okey, dia akan menyebabkan hati mereka terluka. Jadi apabila kita bergaul dengan ahli keluarga, sepatutnya kita sentiasa menjaga hati. Okey, cakap dengan baik-baik, cakap dengan elok-elok. Itu yang pastinya lah. Sebab apabila kita mengherdik, ia akan memberikan kesan negatif dan hubungan kekeluargaan tu tidak akan mesra macam orang yang tidak mengherdik. Orang yang tidak mengherdik ni dikasih sayang dia lebih. Kalau kita selalu mengherdik, dia akan mengurangkan kasih sayang tu sesama ahli keluarga. Okey, tu yang nombor 2. Jadi nombor 3, jangan tinggi suara. Jangan
tinggi suara. Apabila kita bercakap dengan ahli keluarga kita, terutamanya ibu kita, okey, ayah kita, apabila bercakap jangan tinggi suara kita. Okey, ini menunjukkan kalau kita tinggi suara, kita tidak, seolah-olah kita tidak menghormati. Okey, macam kamu, bila kamu nak hormat seseorang, okey, yang lebih tua daripada kamu, apabila bercakap dengan orang tua, kita akan cakap dengan nada yang baik. Jangan sekali kita tinggi suara. Apabila kita cakap tinggi suara dengan ibu, dengan ayah kita, ini menunjukkan kita punya kurang hormat kepada ahli keluarga kita. Sama juga dengan adik-beradik yang lain. Walaupun kita boleh bergurau dengan adik-beradik yang lain, tetapi ini bukan satu alasan untuk kita selalu meninggi suara. Orang yang tinggi suara ni orang lain tak suka. Cakap je nak tinggi suara, cakap je nak tinggi suara. Jadi kita kena kawal. Apabila kita bercakap, kita perlu menggunakan intonasi, nada suara yang sesuai. Kalau dekat rumah tak payahlah nak jerit-jerit sampai jiran sebelah dengar. Oi adik oi. Itu apa? Jadi kita tak nak sampai macam tu. Orang lain dengar apa yang kita bualkan di rumah kita. Kita mesti jaga nada suara kita. Jangan selalu kita nak tinggi suara je. Itu tak baik. Dia akan kurangkan rasa hormat orang lain pada kita. Kalau kita asyik tinggi suara, orang lain tak pandang hormat kat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, menggunakan panggilan-panggilan yang baik sesama ahli keluarga. Contohnya along, angah, adik. Jangan panggil woi. Panggil ibu, panggil mama, panggil nama dia yang ke, balong ke. Itu contoh panggilan yang baik lah. Jangan kita panggil dengan perkataan yang kasar, perkataan yang orang lain bila dengar dia tak suka. Contohlah adik kita botak. Oi botak. Oi, adik kita gemuk. Oi, gemuk. Gemuk. Jadi bila kita selalu panggil dengan panggilan yang tak baik, dia akan menimbulkan rasa tidak puas hati. Rasa sakit hati. Jadi bila kita panggil dengan panggilan yang baik, sebenarnya dalam Islam, bila kita panggil dengan panggilan yang baik, dia akan menambahkan kasih sayang kita. Sesama ahli keluarga kita. Orang akan tambah sayang lagi dengan kita bila kita panggil dengan panggilan yang baik. Berbanding bila kita panggil kat kasar, woi adik gemuk hitam. Tu contoh. Contoh kita panggil ahli keluarga kita macam tu. Jadi orang lain rasa macam, apa kau ni kan panggil orang dengan panggilan yang bukan-bukan. Jadi kita kena sentiasa jaga panggilan kita. Kalau dengan adik keluarga kecil kita, mungkin kita jaga panggilan kita. Panggilan yang baik-baik itulah. Jadi dengan keluarga besar, contoh kalau kita dapat keizinan balik kampung, jumpa keluarga besar kita, ada sepupu, saudara-saudara kita yang biasa kita bergurau, jaga panggilan kita. Jangan kita panggil dengan panggilan yang tak baik. Kalau kita panggil dengan panggilan yang tak baik, itu akan menyebabkan rasa kurang hormat dan dia akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan boleh bergaduh pada akhirnya. Jadi menjaga panggilan tu juga merupakan satu-satu benda yang sangat dituntut dalam Islam. Sebab kita ni mudah sangat untuk menggelarkan orang dengan sesuatu, lagi-lagi dalam bentuk badan dia, hitam ke, gemuk ke, panjang ke. Itu contohlah panggilan. Kalau mereka selesa, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu, orang tidak puas hati apabila kita panggil dia dengan gelaran yang tersebut. Jadi panggillah seelok-eloknya, panggillah namanya. Kalau dalam ahli keluarga kita, panggillah. Kalau abang, panggil abang. Kalau adik, panggil adik. Kalau kakak, panggil kakak. Jangan panggil dengan panggilan yang tak baik. Itu yang keempat. Seterusnya yang kelima, apabila kita berkomunikasi dengan kita punya ahli keluarga dan bergaul dengan ahli keluarga kita, kita mestilah menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan ni yang maksud dia apa? Adalah bahasa yang baik, yang boleh diterima oleh semua orang. Kalau kita bergurau dengan rakan-rakan kita, kadang-kadang kita keluar perkataan-perkataan yang kasar. Contohnya aku, kau, weh, kita sebut weh, kita sebut orang panggil woi. Itu adalah bahasa yang kasar. Kalau kita dengan kawan mungkin boleh diterima, tak ada masalah. Walaupun sebenarnya kasar,
Okey, tapi dengan kawan kita, bahasa kita dengan kawan kita dan keluarga kita berbeza. Okey, takkan kita nak panggil dengan mak kita woi woi woi. Okey, takkan kita nak panggil ayah kita dengan woi woi woi. Jadi kita kena gunakan bahasa yang lebih elok, yang lebih sopan, supaya okey, orang lain juga dia selesa dengan kita. Bila kita gunakan bahasa yang sopan, bukan bahasa yang mencarut, bukan bahasa yang menghina, jadi orang lain selesa dengan kita. Bila orang lain selesa dengan kita, dia akan menambahkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Okey, kalau tak tambah kasih sayang, kalau kita gunakan bahasa yang tidak sopan, orang lain akan pandang rendah kat kita. Orang lain tidak akan hormat pada kita. Jadi ini amat penting. Jadi kelima-lima adab ini merupakan adab berkomunikasi dan bergaul sesama ahli keluarga. Jadi Ustaz harap kamu dapat amalkan adab-adab ini untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang lebih baik, yang lebih erat, yang lebih harmoni, supaya kasih sayang sesama ahli keluarga dapat bertambah, dan insya-Allah Allah akan redha dengan apa sahaja perbuatan dan tindakan amal ibadah kita, insya-Allah. Jadi untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita. Kita akan sambung lagi dalam kelas yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.